Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan sunat ia berniat. Kahwin itu mendirikan sunnah. Yani sunnah Nabi, yakni mengikutkan dia. Ini bagi orang nak nikah adalah kita betulkan niat. Sesiapa yang nak nikah, nak berkahwin, sunat betulkan niat. Niat lagu mana? Ada sebutnya ulama, sebut yang tanya dan sunat. Kalau tak niat pun tak apa, sah nikah tu. Tapi kalau sunat tak ada. Dan sunat niat ia seorang yang nak menikah tu berniat. Sama laki pun tak kira lah. Niat apa dia? Niat kahwin itu niat maf'ul, mendirikan sunnah Nabi. Mana nak mengerjakan sunnah Nabi? Aku nikah ini adalah untuk buat kerja sunnah Nabi. Apa maknanya mendirikan sunnah Nabi? Tafsir, yakni mengikutkan dia akan sunnah Nabi. Kerana itu bagi satu sunnah Nabi, dapat pahala. Kalau semata-mata nikah tak ada. Itu dia. Kerana mazhab kita Asy-Syafi'i, tapi masalah khilafiyah, tapi mazhab kita Asy-Syafi'i semata-mata nikah itu adalahnya bukan ibadat. Hanya bagi amalan duniawiyah. Dengan dalil bahasanya ialah sahnya pada orang kafir. Orang kafir sah nikah. Jadi orang kafir dinikah dalam agama kafir ketika dia tu adalah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dia masuk agama Islam pun makanya sah, tak perlu nikah semula, tak wajib nikah semula. Kerana apa? Kerana nikah dia tu sah pada agama dia, makanya apabila dia masuk Islam dia kirakan sah juga. Bahas itu makna situ adalahnya bukan ibadat. Kalau ibadat tentu tidak sah pada kafir. Dan tujuan daripada kafir itu adalahnya menunaikan syahwah nafsu dia. Adapun ilahnya amalan ibadat, amalan dengan ibadat adalahnya amalan lillah. Dan amalan lillah adalah afdal pada amalan nafsu dia. Tapi kata orang lain, dak. Ada ibadat di nikah tu ibadat dah. Walaupun tidak sah, walaupun sah daripada orang kafir. Walaupun ialah orang kafir itu sah dan bukan ibadat. Dengan dalil bahasanya mengimarahkan, jatanya seperti kerana pada dia mengimarahkan dunia. Siapa yang mengimarahkan masjid, tu masjid-masjid, surah-surah, maka ini sah pada kafir ke? Dan sah juga pada orang Islam. Kalau orang Islam jadi ibadat, tapi orang kafir bukan ibadat. Orang kafir buat masjid boleh, tanah buat masjid, tanah diwakaf masalah, tanah dibagikan masalah boleh, tapi bukan ibadat. Itu khilaf lah. Kalau tu mana nak betulkan niat, tu nak betulkan niat adalah niat kerana ialah mengerjakan sunnah Nabi. Kita ingat masa nikah adalahnya kita nak menunaikan sunnah, satu sunnah Nabi. Innan nikah sunnati faman lam ya'lam bi sunnati falaysa minni. Nikah sunnati, nikah itu sunnah Nabi, Nabi kata. Kalau tu maknanya kita nikah itu niat adalah nak menunaikan satu sunnah Nabi. Dan pula tujuan yang kedua, niat yang kedua, dan supaya dia tulis gitu. Dan supaya mana untuk? Supaya apa dia? Katanya supaya memanjamkan dua matanya orang yang nak nikah tu. Mana tu ibaratnya nak memanjakan mata dia. Ini panggil kinayah. Memejamkan mata, bukan nak pejam mata tak buka gitu dak. Maka ini panggil satu kinayah. Kinayah daripadanya tu ada. Nabi tu tupu nafsu dia. Mana kurang nafsu dia. Apabila dia nikah, maka nafsu dia akan kurang dah. Nafsu jahat tu. Dan menuntut anak, mana tujuannya nak supaya dapat anak. Tujuan dapat anak. Kerana apa? Kerana Nabi katanya lah fa inni ubahi bikum al-umam yaumil qiyamah. Kerana aku berbangga dah. Bermegah-megah dengan umat-umat lain pada hari kiamat. Akulah umat yang mana Nabi dan Rasul yang paling banyak, paling ramai umat. Sebab tu tujuan kita adalah tutup dapat anak. Niat tujuannya nak dapat anak untuk meramaikan umat Islam. Kalau Islam kita sedikit, orang buat nyanyi, anak Islam kita ramai.
Mana menentu anak, buat apa tujuan dia? Supaya membanyakkan Islam. Jadi supaya memperbanyakkan Islam, mana memperbanyakkan anak-anak agama Islam. Kalau kita buat sedikit, habislah. Sebab tu di situlah. Kita di Kemoja ni, sepatutnya ilahnya anak ramai belakang. Mana tak? Bila orang kerja kilai, orang kerja tu. Tak si anak ramai. Apalah tak si anak ramai. Orang kapal ramai, dia kapal ramai. Maklum dah. Kita ada anak kita ramai, tengok Cina kan. Yang duduk Malaysia masalah. Dia bakal beranak. Bakal ambil pun dia mari. Akhirnya, tengok rakyat dia tu ramai. Kalau rakyat dia ramai, boleh dah. Anak merintah ni, boleh merintah ni. Sebab tu kita nak ramai ke? Deh. Tujuan kitanya. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya, dan supaya memperbanyakkan Islam, dan umat Nabi maknanya supaya memperbanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ni gitu. Supaya umat Nabi Muhammad jadi ramai, dan lain pada tersebut tu. Lain pada yang niat mendirikan sunnah Nabi, dan itu ataupun lain padanya tu memperbanyakkan tu. Mana tujuan supaya anak-anak tu dapatnya syafaat kita akhirat esok. Ada masa kitanya mati untuk berdoa kita, untuknya ada untuk menolongkan agama, untuk tegakkan agama, tu dia gitu. Dan jangan ia seorang tu meniatkan semata-mata bermain-main, jadi nak main nafsu je. Oh boleh duk kecik malam-malam, boleh duk pergi kok ni gitu. Tak, jangan dia gitu. Ya hatu panggil jadi sendiri dah. Ada hatu panggil jadi sendiri dah. Apabila bini kita, apabila kita sudah nikah, ya kita nak main-main nak gaponya, ada ia mari sendiri, tak perlu niat ada. Dan ni adalah agama tu. Dan bersedak-sedak juga. Tujuan Nabi sedak-sedak. Oh, muahkan nafsu. Nakkan muahkan nafsu, na'udzubillah. Jangan. Atau menghasilkan harta. Kalau tujuannya supaya dapat harta. Oh, nikah anak orang kaya. Senang lah aku. Jangan dia gitu. Atau apa boleh nikah, dapatlah tu rezeki mudah ke apa mudah. Jangan. Dan megah. Mana tujuan supaya bermegah, mana bangga. Aku ada isteri, mung tak ada isteri. Aku ada isteri dua orang, mung isteri seorang. Ada dah gitu. Wah, mung tua dah ni, tak ada bini-bini, tak ada orang nak ke. Tengok aku ni. Huduh-huduh aku pun ada bini. Tu jangan. Atau panggil dia banggakan atau kaburnya. Bermegah panggil tafakhur. Tu tak, jangan. Ni bini ramai. Ada? Ni anak ramai. Tu bukan gitu dah. Alhaakumut takatsur hatta zutumul maqabir. Alhaakumut takatsur, perbanyakkan harta, perbanyakkan anak, perbanyakkan isteri, dok itu dok bubuk, dok ramai, dok sohorkan anak ramai, dok sohorkan harta banyak, dok sohorkan ini bini ramai dak. Kita nikah bini ramai, tujuan kita adalah niat untuk memejamkan nafsu kita, untuknya lepas nafsu kita jadi nafsu jahat. Kalau tak nikah masalah. Jadi berguna. Niat gitu. Dan lainnya ada supamanya tersebut. Yang ini gitulah maknanya setiap benda yang tidak menghasilkan ibadat. Pada lainnya maknanya bukan tujuan ibadat. Itu yang tiada diberi pahala dengan segala perkara itu, perkara tersebut tu. Perkara mana dia? Perkara yang meniatkan. Mana tidak diberikan oleh Allah, tiada, dan jangan ia tiada, jadi kerana tiada. Kerana tiada diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran akhirat esok tu dengan segala perkara tersebut. Sebab perkara tersebut iaitu niat tersebut tak jadi. Mana kalau nikah semata-mata niat tersebut, tak dapat pahala nikah tu, rugilah. Pahala besar nikah ni. Tu niat molek habis. Adapun barang yang sunat. Ni janji dulu ke. Adapun barang yang disunat. Barang yang sunat pada perempuan yang dikahwinkan itu, mana yang kita nak berkahwin itu, maka sunat bahawa ada ia perempuan itu yang solihah. Cari puan hak solihah, hak ngaji agama. Ada cari hak ngaji sama ngaji. Yang barulah lain, ada. Ni cari ahli dunia. Tapi tidak lazim bahawasanya ilahnya orang ngaji dunia ni jahat dah, bukan. Tapi kita orang ngaji agama, cari hak ngaji agama je, baru dah atas nak ngaji agama. Tu, atas nak ngaji agama. Solihah, yang baik. Perempuan yang solihah, yang mempunyai agama, ada yang semaya tak tinggal, semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, tu. Tutup aurat gimana tutup aurat ni tak? Cari hak buka. Ada hak pakai baju ketat-ketat. Ni masalah kita hari ni. Nampak putih-putih. Padahal nampak putih hak tepi jalan tak ada sebabnya make-upnya. Ada orang make-up tengok Allah comelnya. Mandi tengok. Deh, orang puan ialahnya sebelum mandi adalahnya wudu. Selepas mandi, mana sebelum mandi adalahnya comel. Selepas mandi adalahnya wudu.
Lah jatuh. Sebab apa orang tina lain hak make up, berakhir make up. Hak tak make up tak apalah. Jangan tertipu dengan hal tu. Cara punya agama. Mana dalil kata kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha, wa li hasabiha, wa li diniha, fasfad bi zatid din, taribat yadak." Artinya nyatanya dia kahwinkan. Dia kahwin. Tu dia kahwinkan. Mana ada orang kahwin, sampai dulu nyatanya dia kahwinkan. Tungkahul mar'ah. Bukan dia, tungkahu. Mana orang dulu dah berkahwin. Sebab tu tungkahu mana dia bukan disuruhkan. Bukan disuruhkan kerana perkara ini, nak ingat mana? Tungkahu. Hak Nabi suruh ni fasfad biziddin. Bizatiddin, hak tu. Bizatiddin, hak tu yang disuruhkan. Adapun orang lain tak tungkahu, dia kahwinkan. Ini orang ramai ni. Orang-orang hak ramai tu yang nikah guna. Yang dia kahwinkan oleh orang ramai akan perempuan itu. 4 macam ni kerana 4 perkara. Tu orang nikah dulu. Dan mau nikah ni tilik 4 perkara tu. Boleh azamilah ni. Tak? Mana dia satu? Bagi hartanya, jenis kerana hartanya. Mana kerana orang tu adalah yang punya harta, kaya masalah. Tak ya dah. Orang kaya. Ataupun anak orang kaya. Tu nikah tu. Tak. Dan bagi eloknya, jenis kerana keelakannya, kecantikannya. Nampak rupanya, comelnya. Tu orang nikah tu. Tengok Allah. Kaya lagi. Comel lagi. Dan bagi bangsanya kerana keturunan, tengok. Oh, turunan orang-orang tinggi ni. Keturunan orang-orang hebat ni. Dan bagi agama jenis kerana agama ni. Dan pula ialah kerana agama. Ini maknanya kerana agama dia orang yang terakhir. Ini tekak di akhir. Orang ramai situ tengok agama tu di akhir dah. Dia tengok harta dulu mula. Tengok dia cantik dulu. Tengok keturunan dulu dan tidak agama tu di akhir dah. Itu satu huraian. Tapi ada juga ulama hurai bahawasanya ada maknanya dinikahkan dini, disunatkan nikah kerana 4 perkara ni. Ada? Mana kita nak nikah, nak cari juga orang yang ada harta. Kerana apa? Kerana bahawasanya kitanya ngaji lama. Ada tua dah, umur 30 lebih dah. 40 dah ngaji. Tiba-tiba kalau cari hak miskin, kita nak buka pondok tak boleh. Ada? Tak ada. Sara anak nak ngajar lagi, nak tu lagi masalah. Cari orang ada harta. Kita ambil harta dia untuk agama. Ada? Tengok Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Untuk agama adalah harta juga. Untuk agama adalah harta juga. Ini satu tafsiran yang lain. Mana kita tilik harta dia. Kerana harta dia bolehnya ialah untuk ibadat. Kerana apa? Kerana setengah orang, dia harta banyak, dia tak tahu nak buat guna agama tu. Buat guna lagu mana? Ya tok laki tak comel. Sebab tu dia nak cari juga tok laki yang beragama. Kalau tok laki beragama, makanya tok laki ni buat barang harta dia jadi agama. Tak nak buka pondok, nak buka ni, nak buka madrasah untuk agama masalah. Tu je cari hak tu. Kita pun cari hak tu juga. Dan kerana elok, kerana cantik, comel juga. Kalau cari huduh tak jadi. Maka comel itu adalah ambil daripadanya Syekhuna Babalah Cenak. Daripada Tok gurunya Baba Haji katanya, ialah comel tak comel tu alahnya tilik pada kita. Jangan ada orang lain. Yang orang tu comel tak comel adalah nasbah kita. Lagu mana nasbah kita? Kalau kita tengok dia, kitanya ada nafsu dah. Kita tengok dia, kitanya ada keinginan. Ya dah, tu comel dah. Tu jangan tengok orang. Oh biarlah orang lain tengok tak comel. Asal kita comel, mana asal kita tengok dia ada nafsu. Dah kalau tengok dia tak ada nafsu, nak buat mana? Tak boleh anak lah. Dan kerana keturunan dia, cari keturunan yang baik. Kalau keturunan yang baik, insya-Allah anak pun baik. Dah insya-Allah. Tidak lazim tapi insya-Allah dah. Tak cari anak-anak tu keturunan yang baik dari segi agama, baik dari segi ada dunia dia pun. Gini anak-anak orang hak keturunan baik-baik ni dia asuh anak dia comel. Tengok Sayyidina Ali karamallahu wajhah tu. Di nikah tu adalah selepas tu wafat, selepasnya tu wafat Siti Fatimah Az-Zahra tu. Selepas wafat tu dia nikah lain. Masa Fatimah ada dia tak nikah kerana dia takut sakit hati Rasulullah. Apabila nikah lain, mana nikah hak lain tu anilah bini dia tu bukan bini orang anak orang Islam. Tapi kerana bini tu adalah keturunan orang baik. Orang kafir pun orang baik. Baca orang kafir dia tu. Keturunan yang tinggi, keturunan orang tinggi, orang besar-besar lah. Jadi anak pun jadi baik juga.
Kerana orang besar-besar, orang kafir ni kalau keturunan yang tinggi, keturunan yang baik-baik, dari segi kafir dia, maka anak pun jadi baik kan. Anak pun jadi baik kan. Itu keturunan tu. Dan bagi agama je kerana agama nak cari orang beragama. Maka ambil olehmu, mendapat olehmu fasfar. Maka hendak mendapat olehmu, ambil olehmu dengan yang ampunya agamanya ada agama. Tak cari hal lain tak ada dah. Dia ada agamanya tak apa dah. Tengok dia tu harta pun tak ada mana. Tengok kecantik ke dia tak ada mana. Dan tengok keturunan dia biasanya tak apa dah yang punya agama, tak apa dah. Apa mengaji budak ni. Tengok keturunan biasa saja. Tengok dia cantik tak cantik mana tapi agama baik. Ada dah. Baik agama dia, di segi agama dia. Jika tiada jenis kalau tak ada, kalau mung tak buat. Jika tak ada ilam taf'al, ulama tafsir. Ilam taf'al kalunya panggil taribat tu jawab mahzuf. Jawab syarat mahzuf. Ilam taf'al, kalau kamu tak buat demikian, tak mencarikan yang beragama, kalau mu tak cari yang beragama dak. Dah, mu duk cari hak lain. Hak agama tak sih, hak ngaji tak sih. Dah tidak. Hak tudung, hak bakal tutup aurat tak sih. Nak hak bakal seksi. Tu maknanya jika tiada. Mana tiada kamu buat hak cari agama dak. Papol anasya papolah dua tangan mung papo. Taribat bertanah lah. Asal taribat mana turab. Taribat mana turab? Taribat. Dah. Taribat maknanya jadi tanahlah tangan kamu. Jadinya kinayah padanya kosonglah tangan kamu. Miskinlah dua tangan kamu. Yadak nasya kosong oleh dua tangan kamu. Yadak tu isim tasniah tu. Tu dia. Yadak. Yadaik. Tengok rufu alih. Yadak. Hazah nun. Yadani. Binasa oleh dua tangan kamu. Kalau kamu tak buat begini demikian, makanya kosonglah, papalah, miskinlah. Sebab tu nak cari yang beragama. Tengok apa pun cari agama dulu. Ada hak perangai lain tu memang manusia ada perangai macam-macam perangai tu. Tapi kita harus sabarlah. Tak ada. Hidup dunia ni kalau cari hak puas memang atau jatuh memang hak comel sungguh tak ada masalah sungguh. Dah. Seolah mustahil dah dunia tu. Dia masih ada tapi kita nak ada kesabaran, nak ada kemaafan gimari. Tak panahlah, ada panah majari kita. Habis. Dan dia hadis rawahul Bukhari. Hadis ini rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih Bukhari. Dan lagi sunat yang sempurna akalnya, akal bagi puas tu. Jadi kita nak cari bini hak sempurna akal. Kalau hak tak cukup akal, ada. Tu masalah anak kita, masalah beronang kita hanya cari hak sempurna akal, hak cidik lah. Ada hak cidik. Hak tak cukup. Tak cukup tu beronang masalah pula. Dan lagi bahawa ada ia bikir. Lain pula nak cari yang bikir, yang dara. Nikah nak cari nikah hak dara. Ada cari nikah hak dara. Lepas tu Nabi nikah Siti Khadijah tu ada tujuan agama. Tu dia. Lepas tu Nabi suruh kita cari anak dara. Sebab Nabi cari sendiri. Nabi suruh kita. Mana bukan bermakna cari anak dara tu ialah menyalahkan sunnah Nabi. Kerana itu Nabi sendiri yang suruh. Seorang sahabat tu. Mana dalil yang terkena sabda Nabi SAW cari anak dara lah. Alaikum bil abkari fa innahunna a'zabu afwaha wa ansaku arhaman afwahan wa ansaku arhaman wa asghanu aqbalan wa arda bil jasiri minal amali wa agharru gharratan. Ini lafaz agharru gharratan ni cari dalam kitab Yana, dalam kitab Majmu' pun tak ada sebut lafaz ni. Ziyadah ini tak jumpa lah dalam kitab Yana kena kita. Itu pun tak jumpa lafaz wa agharru gharratan. Lazim ulihmu ini artinya arti bagi sabda Nabi tu. Alaikum mana lazim ulihmu isim fi amar. Alaikum isim fi al-amar.
Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini riwayatnya sahabat seorang iaitu Ibnu Mas'ud. Imam Baihaqi lah. Daripada Imam Baihaqi, daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lazimkan olehmu, senantiasa olehmu dengan bikir. Nak cari anak dara semualah, walaupun kita nyalah janda, walaupun kita nyalah dah nikah dah, nak cari juga anak dara. Nabi suruh cari anak dara. Sebab apa? Maka bahwasanya ni kerana bahwasanya ini nyo makna mereka itu. Kerana bahwasanya nyo bikir anak-anak dara tu terlebih manis mulutnya. A'dzabu afwaha. Terlebih manis tawa mulut, manis mulut dia. Kalau hak janda dah mulut lain dah. Anak dara lain, air liur dia. Artinya maksudnya perkataannya. Hari mana kinayah, ini tafsir. Mana arti manis mulut, maknanya kecik peri mulut manis tengok. Dia kecik peri tak kasar lagi sebabnya tak biasa ada tok laki lagi. Kalau hak biasa ada tok laki dah macam-macam hari dah. Kecik peri ilmu manis. Dan terlebih suci rahimnya, tengok rahim dia. Rahim bailahnya terlebih suci. Bersih, suci rahim dia kerana tak pernah campur dengan air mani orang lain lagi. Dan terlebih baik kubulnya. Dia pula terlebih baik kubul dia. Wa asqan, terlebih kemahlah. Terlebih baik aqbalan nasbah kita hadap dia. Kubul dia timur kita lah. Kubul si mana timurnya penerimaan dia. Tengok. Kita cari anak darahnya mudah sikit. Orang lu jana nak tengok macam-macam dah. Tengok anak dara kan tak pilih sangat tengok. Tengok itanya bahasa handsome sikit, bahasa dia tu sikit, kecik panas sikit ambil dah. Tapi kalau jana dia tak tengok macam-macam, tengok ni, tengok hanu macam-macam, tengok harta ada kau tengok lagu mau habis cek. Kalau janda. Tapi kalau anak dara dak. Mana kubul tu mana terima lah, aqbalan ataupun hadap. Aqbalan penerimaan. Ataupun kubul dia boleh ke? Terlebih baik kubul dia. Kubul dia mana kemaluan dia boleh ke? Ada per dia. Baik. Dan terlebih reda dengan sedikit daripada amal, yakni jima. Ini kalau hang nikah anak darahnya lah tok laki tak arak pun tak apa dah. Cuma kalau hak janda tengok. Janda hak biasa tok laki hak kuat dah. Tu hak biasa hak kuat dah. Dia pun kuat juga. Masalah. Sebab tu saya anak darah. Anak darah pun ialah sikit pun tak apa dah. Ya sedikit pun tak apa dah. Sebab orang hak tak biasa itu lagi ke. Gitulah. Dan terlebih dengung akan tipu daya. Maknanya bodoh, dengung bodoh. Lebih mudah kita nak nipu dia. Agharu gharatan. Terlebih tertipu. Tertipu ada sebuah tipuan. Kita tipu sikit apa dah. Abang tak ada duit ni. Biasa tak agaknya tak apa dah. Cuma kalau hak tu janda tengok, abang dah sarap pelawak lah. Dia tahu. Sebab tu cari hak tu lah. Tak pandai mana tengok anak dara ni. Kita nak usik boleh, nak itu boleh. Habis. Melainkan kerana hajat ni habis. Jadi melainkan kerana hajat. Kalau kita nak cari lain pada anak dara boleh. Hak sunatnya ialah bahasa anak dara. Kalau kita nak cari lain anak dara, nak cari janda, boleh tak? Boleh. Tapi kerana hajat kepada janda, apa yang kita tujuan kita hajat pada janda. Cari hak janda tu. Misal dia hajat kitanya seperti dhaif alaknya. Kerana hajat kepada janda seperti dhaif alaknya. Jadi alak dia tu dhaif sikit. Kalau janda tak apa, apa senya tu dah. Dia tak kemah mana rahim dia ke? Atau kemah mana kemaluan dia. Cahaya janda lah. Dah janda pun basi dia terbuka dah. Lain sikit. Atau kerana berkehendak ia. Tak leh nak kecik. Pak sini kecik tu luah hang tadi. Atau kerana berkehendak ia seorang tu memeliharakan anaknya. Jadi kita ada anak. Kalau kita cari anak dara tu balah pula dengan anak kita. Anak besar-besar ada masalah. Cari anak buat dara, anak dara pula mari pula anak dengan mak tiri tu ilahnya sama tua ataupun tua anak lagi. Jadi takut masalah. Ialah dia tu ilahnya cari janda, tujuan dia nak boleh jaga anak dia. Kerana orang janda pandai jaga anak. Tengok seorang sahabat tu. Ada kalau tak salah Ibnu Mas'ud. Ada ya Rasulullah suruh cari anak dara. Tak apa pun tak cari anak dara. Dia tanya ya Rasulullah, saya anak ramah dah gini. Tu tak apa.
Tak bagi alasan kerana ialah saya pun ilahnya anak saya ramai dah. Dan anak pun besar-besar dah. Tu boleh. Atau lainnya lain tersebut apalah, yang penting ada tujuan kerana untuk ni dah. Tujuan boleh. Tiada mengapa. Jadi kalau kerana hajat tiada, jadi maka tiada mengapa demikian itu demikian nikah hak janda tu tak apa. Mana tak makruh dah. Kalau tidak makruh lah cari janda ni. Kalau ni janda ramai. Sebab tu kalau kita pakat cari janda ke, janda je lah ni pakat beronang dengan tok laki lah ni. Cerah. Ya ingat ada cerah, ya ingat cerah tok laki pak aja boleh nak cari janda lain. Sebab tu dia beronang. Kalau kita tak pakat cari janda, cari hak nak dara belakang. Dia takut lah. Nak cerah dengan tok laki dia, nak beronang dengan tok laki dia, dia takut. Dan ni tak. Hari hati lah ni cari hak janda, cari janda. Mesti tina. Tak kita dia mesyuarat pun dia. Tak apalah kita nyala ni kita boleh buat kerja cari duit sendiri tu sendiri. Jati buat kasar sikit kita nya lari, kita cerah. Hak jati lah ni pun duk cari pakat cari janda. Tu masalah. Cuma pakat taksir cari janda belakang. Sekadar mampu tu masalah. Barulah dia tahu. Ada kata tak ada tahu laki tu lagu mana. Baru dia sabar banyak sikit. Lah ni macam-macam lah ni si Allah kalau umur ke nikah setahun cerah. Tak kena tak pas tahun cerah. Anak seorang cerah, anak dua cerah. Cerah belakang. Sebab apa? Sebab dia boleh cari duit sendiri. Dan lah pula bos nak cari tok laki tu senil lah ni. Cari tok laki senil. Sebab dia ingat situ. Sebab tu janda ramai. Kita pakat nak cari anak dara belakang. Biar duduk situ. Baru tahu perangai dia. Perangai tak comel lah. Kalau perangai comel tak apa. Kadang-kadangnya dia bukan perangai dia tina perangai dia. Dia laki pun ada kot. Bini comel dah. Bini ialahnya akhlak pun comel dah. Rupa pun comel dah. Tapi tok laki beronang. Dia sekarang hak tu tak apa. Hak janda besin tu tak apa. Hak besin hak janda hak besin perangai tak comel tu. Perangai tak sabar tu hak tu. Zamilah ni macam-macam ke jati pun masya-Allah. Ada. Masya-Allah jati lah ni pun beronang lah macam-macam dah. Hak jati kita hari ni. Kerana apa? Kerana nikah tu kerana nafsu. Yang nikah mula-mula niat nafsu dah. Sebab tu duduk tak lama. Nikah kerana nafsu. Dia habis puas nafsu dia tu, beronang lah. Nampak orang lain pula, orang lah comel bini aku gua, nampaknya dulu nampak comel lah ni. Tu sebab dia nikah hari tu adalah kerana nafsu. Kerana sama-sama rindu bukan kerana agama dah. Sebab tu beronang. Kalau dia nikah kerana agama, maka Tuhan akan jaga lama, panjang. Dan demikian lagi sunat bagi wali perempuan itu, sunat bagi siapa-siapa hak jadi wali dia, emo ayah dia, emonya tok dia, emonya adik-beradik dia. Dia wali dia bagi dua, wali mujbir dan boleh ghairu mujbir. Maknanya sini semata-mata wali. Sunat bagi wali perempuan itu bahawa jenis sunat akan bahawa jangan ia wali tu kahwin anaknya nak bagi seorang wali ni, melainkan laki-laki yang melainkan akan lelaki yang bikir pula mana juga. Nak cari hak bikir juga. Kalau anak dia nak dara, nak cari hak jati hak janda dah. Tengok juga. Nak cari juga sunat, cari hak nak dara dulu. Kalau ada nak hak dia hak nak dara mari, cari hak tu dulu. Kerana apa? Kerana nafsu itu jenis kerana nafsu manusia tu. Sama nafsu anak dia atau nafsu lain dia. Nafsu itu dijadikan mana ditabiatkan. Dijadikan mana ditabiatkan, dikebiasaankan atas jinak dengan permulaan yang dikerjakannya akan seorang tu. Mana supaya jinak seronok. Maknanya lah dijadikan dia, mana ditabiatkan dia, dikebiasaankan dia oleh Allah atas jinak atas seronok. Seronok mana? Dengan permulaan yang dikerjakannya dah manusia tu atau nyo nafsu tu. Tu atau nyo nafsu tu. Boleh tak nafsu seorang tu. Mana air mandi hak yatim hak mula-mula tu, air mandi tu hak harga mahal. Sebab tu nak jaga molek. Air mandi hak yatim hak mula-mula tu kalau masuk rahim pada bini dia hak nak dara, dia pun nak dara, maka air mandi tu jadinya meserakan. Ada jadi rindu lama. Kalau balah-balah pun ingat pun dia nak baik balik. Kerana air mandi tu dia ada hikmah dia. Mana hak mula tu hak ni boleh seronok, boleh jadi jinak-jinak tu. Lepas tu kalau air mandi hak yatim hak janda dah, tak ada dah tu. Lepas tu kalau yang nikah pun ialah tak ada kasih sayang kurang dah. Kasih sayang tu. Tapi kalau sama-sama fikir, sama-sama dara belaka, maka adalah buat pada air mandi tu, buat padanya kasih sayang. Tengok orang dulu ke tak? Balah lagu mana pun baik balik, lagu mana pun baik balik. Dia cari, dia mari kembali boleh balik. Kadang-kadang lagi nikah lain dah. Nikah lain dah. Tak sama-sama cerah nikah lain dah.
Boleh anak 2 3 orang dia. Akhir-akhir mari baik semula. Sebab apa? Air mandi tu. Dia mari cari tok laki hak awal. Dia tak pergi cari tok laki yang kedua. Kita tengok sendiri. Tak hikmah yang dijadikan oleh Allah. Balah tengok 4-5 tahun. Akhirnya mari baik semula hak tu. Hak mula-mula tu. Yang ingat tu Allah. Air mandi tu yang penting. Sebab tu ialah yang bagi wali nak nikah anak dia, nak cari hak fikir juga. Kerana air mandi yang harga mahal tu. Tapi hak jatuh tu harga mahal nak jagalah. Air mandi hak mimpi tak apalah. Hak dia kerja air mandi dia keluar hak usaha dia tu. Bini pun ingat, dia pun ingat bini dia sebab air mandi hak tu. Tapi ada juga kadang dia baik semula cerah pula. Ya hak lain. Dia memang kasih saya bukan tak kasih saya. Baru ni adanya cerita ada sign. Ada sign tu mari. Ustaz. Ada demo ni mari minta saya ni jadi Cina buta ni. Minta Cina buta je cerah je tolak 3. Tolak 3 tiba-tibanya duk kasih saya lagi sama tok laki dengan bini ni. Lepas tu lagu nak cari hak orang lain tak harap. Orang lain gam ikut dia dah. Yang main ustaz yang harap sikit ustaz ni nikah tak apa je tujuan nak pergi hanunya. Ustaz tu tak berani. Punuh nama ke. Dah pula hukumnya ilahnya. Dah. Tu dia. Ada sungai mak siapa harai tu. Mata-mata kita nak jadi Cina buta untuk orang dua tu. Sebab dalam hadis tu dilaknatkan tak. Dah. Kalau tujuan lain tak pun nikah memang dia nikah semua tapi ya bukan nak jadi Cina buta dak. Maka dia mai bisik ustaz. Nak dak? Saya tak sel lah. Dia tanya nak Cina tu comel tu. Memang comel tapi penuh nama. Orang tahu Allah ustaz ni Cina buta habis. Ada nak jaga ada bukan tak sel nafsu tu nak belaka tapi no bikin panjang sikit. Dia pun tak sel. Tiba-tiba saya orang lain boleh. Ada? Boleh apa boleh. Sepasnya tu nikah Cina buta apa cukup syarat rukun syiah, dia cerah. Apa cerah nikah semula. Dia cerah semula berapa hari cerah pula. Dia perangai tak ada. Tapi mana nak katanya kasih saya tu ada. Di antaranya laki suami sama-sama bikin tu. Sama-sama darah tu. Makanya ilahnya ada kasih saya kerana air mandi jati air mandi tina tu hak campur dua tu hak mula-mula tu adalahnya ada sifat kasih sayang yang dijadikan oleh Allah tu. Walaupun itu pun dia nak baik balik. Tapi baik balik pun tak lama pula kerana tak ada dengan perangai hak lain. Ada. Tapi nak ayatnya hikmah tu air mandi tu. Tapi ada juga orang ngaji tu. Pula juga ada seorang saya tu ngaji Allah. Dia mau dak ingat katanya tok lebah. Ni masalah tok lebah ni jaga kat kita ni. Punah habis tok lebah lah ni. Punah sore habis tok lebah lah ni. Ada ngaji. Dah ngaji lagi tu lagi boleh baca kitab lagi. Bukan nak ayat tinggi kita perangai comel tapi kita pakai akad jaga mana kita boleh jaga. Tak boleh jaga pakai nasihat lagi lah. Tiba-tibanya nikah dah. Dah. Dia tanya masa duk sains duk sekali ke, duk ngaji sekali. Dia abai ipar dia sains sekali. Abai ipar tu, duk sains sekali, duk sekali ke mana sekali. Lepas tu dia punya anak dia dah jadi adik ipar. Bila jadi adik ipar, lepas tu selepas berlaku cerah tu tanya, "Wah, apa tak tahu ke perangai dia masa dulu duk sekali dah?" Saya tanya dia dah. Dia tanya, masa duk pondok masa duk sekali tu baik perangai, baik sungguh. Ada baik. Tapi orang ni bahasa dia sama saja tak tubik ego dia. Dia tak keluarkan sifat-sifat dia. Tapi kita dengan sebelah dah. Sebelah jati kita tak dengar lagi. Sebelah tu. Dah. Apa lagi tu maknanya dia tolak 3. Dia marah-marah siapanya tolak 3. Ni masalah. Marah lagu mana pun jangan tolak 3. Ada tolak sah dulu. Dah. Ataupun kalau boleh jangan tolak. Keluar balik rumah dulu. Marah cakap dia kata nanti apa macam-macam maki kita macam-macam duk balah. Ada kelik rumah dulu boleh 2-3 bulan ke jangan mulut cepat keluar kan tolak cerah. Ada tu cerah tu ada yang kinayah ada soreh lah tapi lagi ada sebut. Jadi jangan kita cepat emosi tapi jangan cepat tolak. Kalau paling tak boleh sabar pun sah kerana boleh rajak balik atau boleh nikah semula. Kalau 3 habislah 4 mazhab tak boleh dah. Ini nikah Cina buta tu kerana ayat Quran mari soreh dah jelas dah. Dah. Maka tolak 3 pula tolak 3 tiba-tiba nak pergi baik semula. Nak pergi baik semula sebab anak sore dah kan baik semula Tina tak sepri. Tina tak sungguh pergi dah. Lepas tu Tina tu nak nikah lain pun tak dah pergi dah. Bunyi orang yatim pak takut lalu dah. Yang habis takut habis. Bukan takut tok laki tu takut dengan hal lain lagi. Tapi rasanya bukannya takut lain dak. Dia duk saya ke tok laki tu tapi dia nak terima tak leh. Sebab tu ni panggil kebelah anak dara ni. Mana walaupun dia tak boleh duduk dengan sekali suami hak asal tapi dia tak terima hak lain juga. Dia tak terima. Sebab apa? Sebab duk rindu hak asalnya tapi nak terima tak boleh. Sebabnya perangai macam-macam. Ada macam-macam perangai. Nak nikah lain
Tak apa nak timo. Ada dok ingat hak nun tapi nak timo hak nun tak boleh. Tu makna kelebihan anak dara. Gitulah. Cari. Habis maknanya cari satulah. Dan lagi pula mana supaya tu juga disunat juga perempuan yang baligah cari hak baligah, jangan cari kecil. Cukup balik dulu. Kalau hak tak balik lagi cari mari tu elahnya duk tunggu dulu dah. Duk pergi dulu nak pergi jadi masak tu. Ada seperti Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah tu. Ada tu setengah orang tu kata dak kata Rasulullah nikah Aisyah tu Aisyah sadah bukan muda dak. Bukan umur 7 tahun 9 tahun tu dak. Tu ni. Ngai cahaya baligah. Hak balik, hak cukup umur dah. Melainkan kerana muslihah atau apa? Muslihah. Tujuannya kalau kita nak carikan tak balik lagi muslihah boleh. Muslihah boleh. Lagu mana seperti Rasulullah nikah Siti Aisyah tu. Muslihah agama. Kalau Rasulullah cari hak balik dah jadi hidup tak lama. Sampai Rasul wafat, dah jadi takut agama tu tak sampainya sahabat tak sampainya tabi'in. Dah mana kalau nya cari hak budak lagi tu dah lama. Tu mana cari muslihah dah, muslihah agama ke muslihah apa pun. Contoh katanya nak cari hak balik ada, tina hak balik tu. Cari hak balik ada tapi nya harta dia kurang. Ada kita nak tupai tak boleh. Tapi kalau cari hak ni budak lagi tapi pak dia nya nampak agama dah. Mak ayah dia baik dengan kita, mak ayah dia beragama, mak ayah dia ada harta, mak ayah dia kata kalau nikah dengan anakku aku bagi tanah untuk buka pondok. Ada buat apa lagi? Maksudnya ada. Pas anak dia kecil lagi tak apa nikah gantung dulu. Perai dulu. Ada nanti besar nanti masak tu. Tak apalah. Boleh. Nikah dulu. Jadi maksudnya boleh. Agama masalah. Tapi mau kita sini susah sikit nak cari supaya dia fatah ni, nak cari supaya dia Malaysia payah. Apa sini nikah anak dia cari tanah kita buka pondok. Lebih lagi lah ni tanah duk khonai. Ada agama Cina pakat mari beli ke. Apa nak duk gila ke tanah tu, duk gila ke duit dia. Oh saya nak bagi duit orang buka pondok, bukan dia. Payah. Terpayah. Maslihah boleh walaupun tidak balik. Dan lagi pula disunatkan bahawa ada ia perempuan badal. Bahawa ada ia perempuan tu, ia ada badal. Yang beranak, mana yang berakhir beranak. Cari hak pesen bini hak pesen berakhir beranak. Pak nak tahu nak pesen berakhir beranak, dia tengok keturunan dia. Tak, ada Nabi suruh cari hak kata al-walud. Ada walud, mana hak pesen berakhir beranak. Pesen hak keturunan hak anak ramah. Kita nak tahu tengok adik-beradik dia. Oh adik-beradik yang ni anak ramah aja ni. Ada cari tu. Mana tengok anak adik-beradik dia. Hak nu anak sore, hak ni anak dua ke. Hak nikah puluh-puluh tahun tak ada anak. Ada. Tu dak. Cari hak keturunan hak anak ramah. Barulah kita dapat anak. Tu dia. Walud mana hak berakhir anak. Dan lagi penggasih akan suami. Jadi pesi hak bini, hak keturunan, hak pesi ngasih. Pengasih dia bukan ngasuh sini. Pengasih akan suaminya. Cari hak pesi keturunan, hak pesi berakhir hak ketok laki. Cari hak tu. Tengok keturunan yang lain tak rajin cerah nampak adik-beradik dia tak ada cerah tok laki. Siapa tok laki mati. Siapa tahu tu. Tak ada tengok keturunan ni memang keturunan hebat sungguh ni. Dah tak ada rajin duk cerah tok laki dak guna. Cari hak tu. Ni cari pak keturunan hak duk cerah tok laki sok dah. Tak ada kasih tok laki mana masalah. Cari keturunan yang pesen kasih tok laki. Cari hak tu. Cari pesen itulah. Sebab tu jangan semata-mata tengok cantik. Kita ni budak lah ni. Ada nak tengok molek keturunan dia lagu mana siasat molek. Tu ni yang ni memang kasih sungguh tok laki. Dan ketahui akan yang demikian itu dimikir katanya perempuan yang beranak dan kasih tok laki lagu mana. Kita nak tahu dia lagu mana cara dia. Boleh ditahwikan, boleh tahu. Boleh dikenalkan akan yang demikian beranak dan kasih ke suami tu dengan segala korobatnya, korobat bagi perempuan itu. Cari korobat dia adik-beradik dia. Ada tengok kak dia, tengok mak dia, tengok iaitu mak dara dia, tengok tu adik-beradik dia. Lagi ia ampunya bangsa. Ni lagi pula. Lagi mana lagi pula? Ni lagi ni atas badannya beranak tu. Atas sana. Jadi sunat pula. Ia perempuan tu ampunyai bangsa kepada ulama. Cari turunan anak-anak turu. Ada cari anak-anak ustaz, anak-anak ada anak-anak iaitu
Tok Qadi masalah, anak mufti masalah. Macam gitu. Dan muhabbat agama ni, Tok Qadi tu mesti ada untuk ilmu, tak ada ilmu ni temu tak latih jadi Tok Qadi. Ada Tok Imam masalah ada. Tok Imam Tok Hakim masalah. Carilah. Kalau umur kita panggil Hakim. Kalau Malaysia panggil Tok Imam. Cari kita orang ni anak Tok Imam. Tu beragama. Ada berilmu. Cari tu. Ilmu tu tak nanti ahli sangat. Kita lah ni nak cari tu. Dia tengok tu. Cari habis ni. Apa sih keturunannya yang berilmu. Oh tu ni ada ni ngaji agama belakang. Ada sebab tu anak tu kadang dia orang bakal minta minta orang bagi sini. Rupa tak jauh tapi kita minta anak orang bagi sini. Buat apa tu? Dia tengok mak pak dia tu. Beragama. Kalau mak pak agama minta orang nak tolak pun rasa malu. Ada juga kita nyelahnya anak betina masalah orang pakai agama masuk minta. Buat apa kerana tengok mak pak masalah. Ada kita dia mau tahu. Ha ni anak pun aku ni comel lah, aku ni handsome lah, aku ni cantik lah. Sebab tu agama masuk minta tak kadang dia kerana orang masuk minta tu kerana tengok badannya mak pak tu lah beragama. Tu ulama berilmu. Atau sulaha ataupun ialah zaman sebenarnya orang soleh. Anak ambil ni. Ada siapa ni? Oh anak ambil ni. Tengok. Syariat apa situ? Dia. Ambil dia keluar semua ni 4 bulan, 40 tahun keluar semua. Masih orang baik duk ibadat semua, duk baik-baik semua. Ada. Anak-anak tok sia, anak-anak tok bila tu orang baik-baik belaka tu. Ada. Sia tok bila tok apa semua tu, tu orang baik-baik lah. Bukan baik nanti buah sebeh tu tangis semua. Ada. Tu syariat ke turun dari situ. Turun yang baik-baik. Habis syariat tu. Ni syariat turun apa? Mak pak tak maya be. Mak pak duk minum ke arak. Tu syariat turun tu bahaya sikit. Tapi kadang dia anak boleh tu ada tak lazim. Tapi golek ke orang panggil tanya ilahnya daun tidak lurus jauh padanya pokok. Ada golek ke daun tak lurus jauh pada pokok dia. Dia lurus dekat kat rasa pokok dia tu. Ada juga kadangnya ribut mari. Ribut mari angin mari ilahnya jauh. Itu jari panggil. Tu jari. Golek ke adalahnya tak jauh dah. Sebab tu kita nak cari hak pes itu. Tapi kita ndak sebab tu mak pak je mikir jauh. Kita mikir tina tu kita nak dah. Kita kasih dia itu tapi mak pak tanya tengok keturunan dia. Bukan nak hinakan tapi kita nak cari anak. Sebab air mani kita ni air mani kena air mani kita Nabi sebut apa lah. Air mani kita adalah kita nak masuk dalam rahim yang comel. Kalau cari rahim tidak comel masya-Allah. Ni kita pergi jauh, kita pergi lama sikit ke ada pernah hajat lah. Ni naudzubillah. Ada naudzubillah. Saya tu. Tapi kadang-kadang kih cari lain tu kita tu nak pandai-pandai pula lah. Tapi nak cari hak turun tu dulu. Dan makruh berkahwin dengan anak zina ni makruh. Tu kita nak nikah dengan anak zina hukumnya makruh. Sah tapi makruh. Dah anak zina. Kalau ni dak nampak anak ada. Kita tahu dah keturunan ni anak zina. Naudzubillah. Akhir zaman banyak ni anak zina ni. Bukan anak tu zina, anak mak dia tu zina atau anak pak dia tu zina. Ini hukumnya makruh aja. Ya dah anak zina sah nikah, tapi makruh. Karena dia tak salah, yang salah mak pak dia. Atau anak yang dipungut. Yang dikutip pungut, baca pungut. Yang dipungut, yang dikutip, yang diambil dia tengah jalan. Orang jumpa tengah jalan tak tahu keturunan mana ni. Sekolah ni kita cari, kita tengok pun orang lain ni di rumah kita di kampung ni. Di kampung ni ambil anak Mak Saleh mari. Tak tahu mak pak dia mana. Ada mai pera tu. Afsal Aisyah tu secomel lah anak Mak Saleh. Ada tu anak Mak Saleh ni comel. Nak ada ke sini? Ada tak sini? Dah kat rumah tu. Ambil sekitar mari pegang. Comel anak Mak Saleh. Tapi lain ni kecil lagi lah. Umur 2 3 4 tahun. Ada tu. Mana tak dia pungut ambil, dia kutip ambil tak tahu mana keturunan dia, mak pak dia mana. Tu jangan. Tu makruh juga. Makruh juga. Ini macam comel tapi makruh juga. Tu. Pungut ambil tengah jalan tak tahu mana mak pak dah, mana kesimpulan maknanya dia pungut ambil mana tak tahu keturunan dia. Kalau tahu mak pak dia tak apa murak kata jenis pungut maknanya yang kitanya tak tahu keturunan dia mana. Tu makruh juga. Keturunan dia tak tahu mana, tu makruh. Atau tiada tahu akan bapaknya ataupun tak tahu bapak dia. Dia tak tahu bapak mana. Maknanya bukan duduk kampung sekali tapi pak mana tak tahu. Tak kenal pak, baik ke tak baik ke tak tahu.
Tu dia. Tak tahu pak dia. Tu makruh kak. Atau anak orang yang fasik, naudzubillah. Anak orang tak semaya ber. Apa sih? Orang tak semaya ber. Tu masalah tu. Mana fasik-fasik adalah orang yang mengerjakan dosa besar walaupun sekali. Ataupun yang selalu buat dosa kecil, senantiasa buat dosa kecil, tu fasik. Duk ngupak orang hari-hari masalah. Maka ulama katanya kalau ngupakkan ulama dosa besar, kalau ngupak orang kampung tu dosa kecil. Itu sebut dalam kitabnya bab ngupak tu. Kalau ngupak ulama dosa besar, kalau ngupak orang kampung ni dosa kecil ya. Atau bid'ah je atau anak orang ahli bid'ah. Ni ahli bid'ah tu siapa dia? Tu ahli bid'ah apa ya? Bid'ah sini mana bid'ah i'tikad. Ada i'tikad bid'ah. Sebabnya apalah sebut Asy'ariyah. Kerana Syekh Daud ni Asy'ariyah. Pada Asy'ariyah kita dan juga ahli sunnah wal jamaah, kita adalah apa sebut ahli bid'ah jenis bid'ah i'tikad. Seperti Mu'tazilah masalah. Seperti Syiah masalah. Qadariyah masalah i'tikad macam-macam tu. Mujassimah masalah tu i'tikad tu. I'tikad tu duk atas haras, berselok atas haras. Kalau Tuhan istawa 'alal ard tak apa, kita sama. Kita istawa 'alal ard. Allah istawa 'alal ard, tapi bukan istawa mana istaqarra. Istawa bukan maknanya duduk, bukan makna berselok. Tu tak apa, tu ahli sunnah. Kalau istaqarra, kalau Tuhan tetap, Tuhan selok, tu bukannya ahli sunnah. Kalau mana istawa, mana dengan maknanya ilahnya du jalasa, tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli sunnah wal jamaah adalah Tuhan istawa 'alal ard, tak kerti makna dia. Satu ataupun ilahnya istawa maknanya qahara. Atau istawla. Sebenarnya takwil ini supaya untuk orang kampung tu. Supaya orang kampung tu tak kelirukan. Rupanyalah tengok situ ahli bid'ah tu. Ni dak je tak ahli bid'ah ke apa dia? Buat maulid rasul, ahli bid'ah ke apa dia? Duk semaya tarawih 20 rakaat. Tu hak berat. Tu bukan murak sini. Bukan murak sini. Tu bukan murak sini. Tak payahlah, sebab tu ialah sebut bid'ah. Nak tengok siapa dia yang sebut bid'ah tu. Sebab tu demo ni dok kata Imam Nawawi dok ada pok dia dok main lah ni. Dulu kata Imam Nawawi ada sebahagian pok dia hak melampau tu Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim yang ditaklikkan oleh Albani tu. Yang taklik situ katanya adalah Imam Muslim bukannya ahli sunnah wal jamaah. Imam Nawawi bukan ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba hak Allah ni nyapuk lah ni pula dia nak nipu orang kampung. Ya tahu kan? Imam Nawawi adalah ahli sunnah wal jamaah dan Imam Nawawi tengok dalam kitab dia Al-Arba'in tengok. Tegah masalahnya adalah bid'ah. Imam Nawawi ilahnya tu lari sangat masalah bid'ah. Ada Imam Nawawi tak suka perkara bid'ah. Nak faham bid'ah tu bid'ah di sisi Imam Nawawi apa dia? Ada. Sebab bid'ah tu di sisi Imam Nawawi adalah dibagi pada 5. Jangan mana nipu orang. Sebab bid'ah sama tapi di sisi apa dia? Kalau sisi orang ni hang tak tahu apa murak dia, tak tahu. Ni mari nak nipu orang apa? Nipulah Tengok Imam Nawawi duk tegah sangat. Memang Imam Nawawi tegah masalah bid'ah. Dalam kitab fiqh semua kitab 4 mazhab semua tegah masalah bid'ah ni. Dah tengok makruh siapa sini. Mana sah? Tapi yang ahli bid'ah tu makruh apabila kita tidak menghukumkan mereka kufur. Kafir. Kalau siapa bid'ah dia sebab pada kafir, hatunya tak sah nikah dah. Kalau siapa kafir. Ini bid'ah yang tidak melampau, yang tidak sapanya kafir lagi. Adapun Syiah yang menduduhkan sahabat tu. Khilaf banyak masalah Syiah. Syiah yang mengatakan ilahnya sahabat kafir, yang mengatakan sekian. Adakah di kafir? Ada. Tu banyak ulama dah bahas. Banyaklah. Ada seorang ulama tanya dia pun kafir ke apalah kata orang kafir dia kafir ke. Dia macam-macam tu. Salah. Pahala ni kita lah ni orang kampung kita lah ni dia cidik. Ya orang salafi lah ni dia cerdik. Cerdik ke mana? Jadi kita mau sebut masalah Syiah, dia pun sebut Syiah ke. Jadi orang kampung dan juga kita tanya orang kampung pasal marah ke Syiah. Marah Syiah kita tak sebut siapa dia Syiah. Kita tak boleh nak jaga hati-hati pasal akidah Syiah. Sebab kalau ni lah tu cara main pun dia pun siapa sini dah. Dia dah sebut ada pun dia dah sebut kata kita duk takut lah ni takut Syiah masuk habis lah kampung kita. Tengok aja cara sebut dia. Tak kita sebut Syiah, kata Syiah dia masuk habislah kita. Kita empat sebut Syiah, orang kampung Syiah. Tapi nak apa? Syiah di sisi orang tu siapa dia? Syiah di sisi dia adalahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Nak apa? Tu Syiah di sisi dia. Sebab tu Allah sebut Syiah nak jelas lalu dah. Kita jangan orang kampung kita nak hati-hati jangan ngampuk Syiah ni. Maka Syiah di sisi mereka ini di sisi Saudi ini adalahnya orang yang pegang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tu Syiah di sisi dia. Siapa-siapa yang takwil tu Syiah lah. Siapa-siapa yang sufi tu Syiah lah.
ahli sufi, ahli tarekah. Tu bid'ah belaka, tu panggil tu Syiah belaka tu. Hati-hati sebab tu pun dia tuduh kata pasal Al-Azhar adalah Syiah. Tuduh benar Al-Azhar adalah Syiah. Ada Al-Azhar. Sebab tu yang sebut Syiah kita nak hati-hati. Dia panggil tu juga put dia tu ialah supaya orang kampung kita tak marah, ada murih tu marah ke orang itu ke Syiah. Akhirnya Syiah siapa dia Syiah? Syiah adalahnya tu Al-Azhar Syiah. Tu hati-hati. Sudah tuduh dah, soreh dah. Hati-hatilah kita nak sebut ceramah ke apa semua, hati-hati pun kita semua bakal beringat molek. Siapa dia Syiah nak jelas lalu dah. Jangan sebut Syiah aja tak jelas. Sebab sebut Mujassimah, sebut Musyabbihah. Siapa dia Mujassimah, Musyabbihah? Dah sebut lalu dah. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab lalu dah. Pun dia tak ada Muhammad tu maknanya tu Wahab tu Muhammad bin Wahab bin Al-Rustum dia tahu tu katanya Syiah tu. Ya lari ke lain dah. Ya nak nipu tanya. Hati-hatilah kita. Tak lebih lagi kita ngaji Al-Azhar ni. Nak jaga molek. Dia mau tuduh tu. Kita sebut Syiah, dia mau sebut Syiah. Kita sebut bid'ah, dia mau sebut bid'ah. Nak hati molek. Gapo dia bid'ah? Tapi sini bukan dapat cara lah. Kita nak kata kita. Dan lagi sunat bahawa ada perempuan itu tiada kerabat yang hampir. Dia jangan cari hak adik-beradik hampir sangat, dekat sangat, iaitu sepupu. Jangan cari hak puai, hak pasal keturunan kita hak dekat sangat, sepupu, comel sepupu kita. Ada atau jangan. Ketujuh kecualinya kita kerana ada hajat. Ada, kita ada hajat muslihat, lain cerita. Muslihat tak masalah seperti Rasulullah. Tapi Rasulullah nikah dengan sepupu tu adalahnya nak menyatakan hukum haram. Itu mazhab kita Asy-Syafi'i. Kecuali mazhab Ibn Taimiyah mengatakan boleh sepupu tak ada makruh. Ada mazhab kita Asy-Syafi'i adalah makruh sepupu sendiri. Kerananya adik-beradik yang dekat hanya. Sebab apa ada makruh? Ini ilah dia. Kerana dhaif syahwah, lemah syahwah. Adik-beradik supaya adik-beradik dah tengok baru kita nak tidur dengan dia, ingat pak dia atau ingat mak dia. Pak dia tu pak darah kita masalah, ataupun mak dia mak darah kita, pas nak tidur kan. Mak darah diri. Jadi nafsu kita kurang dah. Tak jadi 100% dah, 50-50. Sebab tu apabila nafsu kita kurang, maka anak tu masalah. Anak tak cidik ulama kata. Anak kurang cidik kerana ilah iman kita kurang, mari tak sempurna adalahnya anak tu masalah. Kadangnya tak sempurna dari sisi tu otak dia, tak sempurna dari sisi anggota dia. Ada. Sebab di situlah masa kita yang nafsu kita yang kurang, ulama lari kita jangan tidur dengan bini. Ada yang tidur bini, nafsu kita yang kurang tapi kita paksa dia. Kita paksa dia juga nak buat juga masalah. Paksa tu makanya lahnya apabila nafsu kita kurang, iman kita tu bit slow, lemah, tak gagah, apabila tak gagah anak tu masalah. Kadang-kadang kita tengok gua anak tu gua anak ustaz tapi anak ni tak sempurna kerana jalahnya boleh jadi tu masa tu dia dalam keadaannya iman dia tak berapa gagah tu. Tu bawa tu tak sihat masalah iman itu baik tu. Jadi anak tu masalah. Dan hati-hati. Lepas tu guru baca doa dah. Memang baca doa tapi iman kita sedih kena jaga kau. Hati-hati. Jagalah situ. Mana ialah bawa padanya syahwah kitanya lemah. Tu syahwah lemah. Lepas tu tadi kata buat apa makruh ya tu makruh anak zina dan fasik tu adalah kata kerana Nabi sebut kata khayyaru linutafikum wala tad'uha fi ghairil akfa. Nabi sebut. Tu ada sebut dalam kitab Anas katanya takhayyaru pilih olehmu linutafikum bagi aimani kamu. Bagi aimani kamu wala tad'uha dan jangan letaklah kamu akan aimani kamu fi ghairil akfa pada tempat yang tidak kupu, yang tidak setara dengan dia. Iaitu kitanya orang turunan comel, lepas tu bini turunan tak comel. Jadi itu tak setara dengan dia. Nak cari hak pasal itu. Lepas tu kita nak lah ni kan main Facebook lah ni main Facebook. Kena hati nak sekarang Facebook. Bukan semuanya jahat. Tapi kena Facebook nak cari turunan dia tengok molek. Cek dulu. Jadi semata-mata tengok tu selalu dah. Cek balik turunan dia. Kerana iman kitanya masalah. Anak kita hak jadi itu dia hak masalah anak kitanya. Iman kita jadi anak kan? Anak tu masalah. Cari situlah. Sebab apa dalam sebut kata fa innal irqa dassas. Ada. Wa warada iyyakum wa khadra damatu dimni. Dia tanya kerana bosnya orak kitanya. Orak tu mana kemaluan tu? Kerana orak ayat ni dassas. Dia panggil super cacing tu. Masuk lagi kan? Orak. Ada. Super cacing duk pergi mari sebab tu. Dan datang satu hadis iyyakum wa khadra adam ni. Jahilul kamu akan yang hijau. Tu.
Ada juga dasar tu mana ular. Ular kecil merah, sebab ular mana cacing dia. Dah dia tipu kan ni, kau nunggu kau ni. Maknanya yang hijau daripada damni, iaitu mana bagi tumbuh dalam tanah tu. Dah cari hak tu. Mana Nabi katanya jauhkan dulu kamu diri kamu dan akan yang hijau yang duk susuk dalam tanah tu. Makna situ mana rahim lah. Kini apa pada rahim tu? Qadra. Oh comel nampaknya gini-gini. Dah. Sebab tu kita beli kitab tu. Kita hukum jemaah kita jawi kalau hari nikah lah. Jawi pun ada. Dia sebutlah tina gini tina gitu. Kadang-kadang kita cari hak dada besar hak itu besar. Kadang-kadang hak tu tak boleh nak pegang anak. Kadang-kadang hak tu nya ialah maksudnya akal dia kurang. Kita cari Allah tengok. Dah tengok hak tu. Hak tu masalah kita hari ni. Samalah tak kira lah ustaz tak ustaz pun nak cari hak tu. Cari hak tu mana kalau guna tu. Guna macam-macam. Cari. Qalu kata sahabat, man hiya siapa dia ya qadra'il damni? Ya Rasulullah, qala bersabda Rasulullah al-mar'ah al-hasna. Perempuan yang cantik-cantik tu. Fil mambati as-su'i, perempuan yang cantik yang duk tempat tumbuhan jahat ni. Dia nak comel tapi tempat tumbuhan tu tempat jahat. Tumbuhan hak tu. Ada mak pak tak semaya. Mak pak hak buat berona masalah. Ada tu dia. Masalah tu adalahnya kita cari tu tina comel tu hasnat maknanya. Tina tu dibandingkan sebenarnya khadra dah. Sebenarnya tu benda-benda hijau yang kita suka tengok kan. Allah tengok benda hijau, buah-buah hijau, masa buah comel-comel tu. Tu. Manis. Tengok sedap tengok tapi dia tempat tumbuh dia ada tidak comel. Maka mentashbihkan Rasulullah akan perempuan yang asalnya huduh ni. Tu yang asalnya keturunan dia huduh. Tu hati-hatilah. Masalah kita tengoklah kita boleh tengok mata sendiri tengok. Tak hak duk ada hak duk dekat umur kita tu kita kalau keturunan dia kita masalah anak tu masalah. Kita nak baiki tu susah. Boleh kan ada orang baiki tapi susah sangat. Boleh baiki hak tu pahala besar, memang pahala besar kalau kira tu. Kita ambil hak tu tiba kita nak asuhkan, pahala besar lah. Tilik situ. Tapi elahnya takut tak padan dengan kita nak baiki dia, nak islah dia, takut dia tu yang buat badan kita jadi berat masalah. Tak apa saya ambil dia nak nasihat dia nak dia. Padan ke tak dengan kita? Ada padan ke tak dengan kita ni? Bebel lagi duk cari bini, hak bini dalam ada duk jual tubuh dah. Nauzubillah. Dah cari mari. Tu memang aula lah, tak makruh tu. Tu. Boleh didik ke dia baik tu memang pahala besar lah tak. Tapi masalah anak kita lah, takut kita memang takut kita mati. Ya kita duk ada tak apa lagi, kita duk adanya ada je doa kita masalah. Kalau kita tak ada takut anak kita nya buana. Sebab tu ada seorang ustaz tu mati dah. Dia kerja besar. Kerja itu kak dah. Lepas tu ngadu rumah banyak rumah. Bini orang Cina. Ada tuan Cina anak tu orang tak ke. Bola ni bawa pergi habis anak-anak dia di kapi habis. Awal tok laki masa tu tok laki tu ilahnya dia tahu Tina ni perangai. Dia ada jatuh lain, apalah ada jatuh lain maklum dak orang besar-besar dia tak duduk rumah dekat. Dia pergi kerja ni 2-3 bulan balik sekali ya ada jatuh lain. Jatuh lain tok laki tahu. Wala tok laki tahu cerah. Apa cerah tu anak-anak katanya kalau tak nikah dengan mak dia balik, lepas ni nikah lain tu bini perangai comel apa comel tu, boleh anak apa sini. Lepas tu yang anak-anak mari. Dah mari tu ayah dia. Kata kalau ayah tak nikah mak balik, saya jadi kafir dah. Dia sebut gitu. Saya ikut mak dah. Nikah itu balik. Mana terpaksa pak dia pun takut anak dia kafir, dia pun sikit-sikit dengan bini ni kata. Payahlah alasan gini. Lepas tu bini dia tak apalah. Ada syirah haning dia ambil hak asal. Bawa dia mati habis buat lagi anak dia lah ni kita kafir habis lah ni. Ni kampung kita dah. Asalnya kampung lain lah ni kampung kita habis. Pas anak dia comel, anak-anak dia. Dah nikah dengan polis hak kafir nikah ni habis. Nauzubillah, mutak habis. Sebab tu ingat kita nikah orang kafir, hati-hati. Kita hidup boleh kawal lagi, kita mati dulu habis. Ada ni masalah. Tengok ni umur kita ni nikah orang kafir habis. Tak tina nikah tak laki kafir, hak yatim nikah bini hak kafir habis guna masalah. Anak lain ni tengok. Ada masalah habis. Jaga-jaga kitanya jangan nikah orang kafir. Kafir hak kalau nikah dia ikut kita hak tak mari ngaji agama tak apa, hak bersini tak. Zaman ni dia tak mari dah nikah kita pak tak mari kita dah. Boleh nikah
Dan nikah pak tu ilahnya tak mari muh kita mari jari-jari. Apa bila dengan agama kita? Bila yang ngaji agama kita? Tu masalah. Habis. Lepas tu anak kita pula dia buat pergi kat ni. Maklum dah anak buat pergi senang, buat pergi hak ni makan hak ni makan hak ni untuk pergi sedap agak habis. Cucu naudzubillah. Jangan kita nikah anak kafir. Dia ingat balik. Tu dia. Kalau dia nikah dia, kita nak tengok agama kita gagah tak. Kalau kita agama kita gagah boleh didik ke dia, lain sikit. Ni kita pun masalah. Ada? Pas nak didik ke dia masalah. Ni duk kampung banyak dah. Naudzubillah lah ni. Pada mau kerja kilat ke, kerja kilat maklum duk sekali duk gila jatuh gila tina duk gitu. Mak pok rakyat tak dengar. Ni masalah. Dan datang anaknya dhaif. Jadinya kerana dhaif syahwah dan datang anaknya dhaif pula. Ada masalah. Awalnya syahwah kita dhaif, masa tidur dengan bini, anak pun akan dhaif lemah. Tu masalah. Tu nafsu lemah. Nafsu lemah ingat balik. Anak akan jadi mangsa masalah. Anak jadi lemuk, ada lemak tak cukup macam-macam tu. Sebab tu lah di sini ada kita yang Anas sebut fayaji'ul walad nahifan. Maka datang anak tu anak kuruh tak sempurna. Nahif. Ada anak jadi anak nahif, nahah. Tu mana anak kuruh mari, anak kuruh kering mari, anak tak sempurna mari. Deh. Cari hak lain dah biar aula dah. Tu dah biar aula. Kalau nak tengok yang Anas tu juzuk yang ketiga muka surat 270. Kalau nak tengok yang Anas. Tu ada sebut orang. Hadis tadi tu hadis deh. Kata takhayyaru tu ilahnya hadis tu adanya ulama atas hadis tu adanya ada satu perawi itu ada khilaf sikit. Tapi dihukumkan hadis sahih oleh Imam Hakim. Hadis takhayyaru saat ni tu. Iaitu musuh qarabah yang dekat sini iaitu mereka yang awal padanya darjat umumah kita. Saudara mak kita masa. Saudara pak kita. Saudara mak kita masalah tu anak-anak dia dah, mana sepupu kita lah. Ayah Nabi tu aula pada qarabah yang dekat lah. Tapi dimiskinkan bahawa Nabi nikah dengan Zainab. Sedangkan Zainab tu adalah anak mak dara Rasulullah. Makanya ilahnya bahawa Rasulullah nikah tu ialah anak menerangkan bahawa hukum taharruh tak apa sah. Dan tidak wa miskin juga Sayyidina Ali nikah Fatimah anak. Kerana Sayyidina Ali sepupu dengan Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu Rasulullah. Tiba-tibanya nikah dengan Fatimah. Fatimah tu anak pupu. Dah anak pupu tak apa jauh dah. Hak sepupu hak dekat, anak pupu jauh dah. Tu jauh tak apa, anak pupu tak apa. Kita lah ni jaga nak nikah dengan anak sepupu. Sepupu pasti nikah dengan anak dia. Baliknya kita nikah dengan sepupu lah dulu. Hak anak sepupu tu tak nikah, hak tu boleh. Hak tu tak ada makruh dah. Tapi mazhab kita lah, mazhab lain sepupu tak makruh. Habis. Melainkan kerana maslahat tak apa. Kalau nak nikah dengan sepupu pun boleh, tapi ada maslahat. Seperti itu kan? Seperti kerana menghubungkan rahim. Tengok itu. Kalau tak nikah dengan dia, adik-beradik kan khajah dah. Kalau tu maknanya supaya rapat balik adik-beradik nikah dengan sepupu. Tujuan nak pergi rapat balik. Nampak tu khajah dah. Kita nak hubung balik, tujuan kita nak hubung adik-beradik boleh. Tak makruh dah tujuan kita. Dan menutupi akan dia dengan sebab ketiadaan orang yang mendirikan. Menutupi mana menutup ada menupai panggil menutupi sini metupai. Dan kerana tupai menutupi sini mana tututan tupai ni. Dan kerana nak tupai nak tupan nak tumpang menutupi mana tu rubah mana menupan tupai lah. Dan kerana nak menutupi, nak tutup, mana nak tupai, akan perampai tu. Mana kita nikah dengan dia, sepupu tu tujuan nak tupai. Kita nikah sepupu tujuan nak tupai. Tupai apa? Dengan sebab ketiadaan orang yang mendirikan, ini tak ada orang jaga. Kalau tak nikah dengan dia,
Dah. Siapa nak jaga kita? Ada ataupun siapa nak jaga dia? Kita nyata nikah dengan dia, kita tak ada jaga, mak pak tak ada dah. Pupu kita, dia tak ada mak pak, tak ada waris dah. Nak suruh dia nikah dengan lain, tak harap takut masalah. Kita nikah dengan dia, tu apa? Nak jaga dia atau tutupi pun boleh tak? Tutupi, mana tutupi kat iPad dia pun boleh tak? Tapi sini mana tutupan sini, tengok dia dengan sebab tu, tengok bahas situ, maknanya kita nak jagakan. Nak jaga dia, nak jaga dia, nak pelihara dia. Dengan sebab ketiadaan orang mendirikan menguruskan akan urusnya dia. Dia duk seorang, dia tak ada orang lain duk jaga dah. Kitanya ialah sepupu dia. Apa kalau kita nikah dengan lain, bila kita boleh jaga dia? Kitanya dah nikah dengan dia tujuan nak jaga dia. Kesian mak pak dia, tak dia anak yatim dah masalah. Mati dak mak pak mati kecil-kecil lagi masalah. Nikah dengan dia tujuan nak jaga dia. Boleh. Boleh kau. Tujuan tengok situ. Ataupun ialah nampak mak pak dia agama kurang. Mak pak dia agama kurang, apa nak nasihat? Susah. Apa kita buat guna? Kita nikah dia tujuan nak nasihat dia. Tujuan nak baikikan dia. Tak kalau nikah dia boleh hajar dia, boleh gapo gini. Nak orang lain masalah. Boleh. Jadi dengan sebab tu mana tengok atau lainnya maknanya banyak lagi lah. Jadi yang penting ada asbab. Sebab tu ada asbab untuk agama boleh. Tu boleh tak masalah adik-adik sepupu pun. Mari tengoklah maslahat mana kita boleh nikah dia. Kalau kita nikah dengan dia bukan tujuan nafsu sangat ada. Tapi tengok keadaan dia Allah berona masalah ni. Habis. Masing-masinglah kitanya tahu masing-masing tu. Dan lagi ada ia perempuan tu baik perangannya, nak cari hak baik perangai baik. Ada kecik pen baik. Dah. Perangai pun comel tolong mak pak basuh ni dah. Mak pak duk basuh tu duk main telefon. Tu. Masalah cari hak perangai baik. Lagi ada ia puan tu yang sudah dilihat akan mukanya, nak tengok mukanya dan dua tangannya. Hak kita nak nikah, nak cari hak puan hak kita tengok dah muka dia. Dan tengok dua tangan dia kerana cukup dengan haninya. Kita nak nikah anak dara, kita nak nikah seorang puan yang ada keturunan ni, maknanya ilahnya ulama katanya memadai dua kita tengok, iaitu tengok muka dan tengok dengan tangan dia, cukup dah. Kerana muka dia dan dua tangan tu ialah tunjuk semua tubuh badan dia semua dah. Tunjuk semua dah. Kita tangan dia orang tengok. Kalau tangan comel, tangan tu, muka tu, makanya tubuh badan pun comel. Nak tengok ni. Ni tak tengok apa lagi nak nikah. Masalah. Ada? Ada masalah. Tak tengok apa lagi. Adalah kita nikah takutnya masalah nyesal. Sunat kita tengok dulu. Tak nak nikah, tengok puan, pergi tengok dulu, minta tengok dulu. Gua ana. Dah telefon tak adil lah ni, telefon edit lah ni. Ada telefon macam-macam gembira Allah, masya-Allah. Putihnya comelnya mari tengok. Ambil lah. Sebab tu jangan tengok tu telefon. Dah. Tengok telefon yang mana live ada. Live tu mana kecil. Direct dah. Direct pun tak adil. Gembira dia tu masalah dah. Merah tengoklah tu tengok comel dah. Putih dah. Mari tengok sama depan muka tu. Tapi jangan tengok sama-sama sore, tengok dengan mak pak dengan ada orang lain. Fitnah masalah. Ada nak tu kita nak cari puan yang sudah dilihatkan akan muka dan dua tangannya. Cari dulu. Tengok tangan. Kita belajarlah tangan tu. Tangan lagu mana comel tangan ni dak. Maka jika tiada dapat. Jadi kalau tak ada dapat dilihat. Tidak dapat yang dapat dilihat. Kalau tak boleh nak tengok gua mana? Kita duduk jauh ni. Duduk Mesir. Lepas tu Inah nak suruh pak nikah sini dah. Ada? Nak suruh pak tolong cari. Maksudnya kalau tak dapat dilihat, maka disuruhkan akan perempuan yang kepercayaan menilikkan dia akan perempuan yang kita nak nikah. Kalau tu carilah. Mak kita ke, mak dara kitanya cari orang mana puan yang boleh tengok, hak puan tu kita harap dia. Puan tu hak kita harap dia. Mak kita ke masalahnya tak apa. Dah mak kita ke siapa, mak tu lagi tengoklah, saya tak tengok tak leh atau dia tak boleh tengok. Dia Tina pasti malu. Orang lu jatuh tengok dia tak boleh. Tapi kalau Tina tengok tak apa, dia tengok. Situ. Kita lagi sendiri yang tengok. Boleh tengok kita sendiri yang tengok. Jangan orang lain tengok, mak kita tengok tak ada kalau mak kita comel. Mak kita comel dah, kita tak comel. Sebab tu asalnya kita hendak tengok sendiri. Tapi kalau tak ada juga, kitanya suruh orang lain tengok lagu mana. Ada? Kita tengok comel dah gini-gini dah. Bagi mak tu comel dah masalah. Tapi tak apa kita pun kalau mak comel saya comel dah. Apa dah? Tu hak asalnya. Tapi kalau tak tengok ke, tak masalah. Tengok cerita Imam Malik tu. Ayah Imam Malik tu. Malam nikah, pergi tidur bini. Masuk bilik lagi tubik. Ada mari mengatin. Tubik selalu dah lari. Walau lagi tubik. Dah.
Dia tanya, sebab apa? Sebab huduh. Hitai lagi tu lagi. Ayah main balik, orang Arab ke comel. Lagi. Lepas tu bini cerdik. Bini orang ngaji. Dia tanya, buat apa lagi? Dia tanya. Sebelum nikah dengan saya, tak ada istigharah ke? Istigharah dah. Pas istigharah tu, Tuhan tunjuk kan? Tunjuk senikah lah. Pas tak reda kan Tuhan? Tuhan tunjuk dah. Senyap tak boleh jawab. Dia istigharah dah, Tuhan tunjuk dah. Buat apa lagi Tuhan bidah. Dia tak boleh jawab. Dia jawab guna istigharah tu hari nampak ni nikah dah. Tidur melihat dah tidur sekali dah. Sekali tu pak tubik lalu dah. Ada balik tubik lalu dah. Kerana apa nak lagi puan cidik yang ngaji kan. Cidik tak boleh. Sekali tu boleh anak sore tapi lagi tu 20 tahun akhir mari pula. Mari pula. Duk muru pula tengok budak ni oleh cidik apa gini ada. Cidik duk ngajar ke duk apa gini-gini tengok tanya gini-gini. Tak rumah mana gini-gini. Mari tahu rumah saya gini-gini. Pasal rumah dia dah ni banyak rumah. Tiba-tiba ngah gigi tengok nampak bini duk sekali hajat. Oh, bini dia nikah orang lain dah. Dak patah balik nak patah balik. Bini dia nampak panggil. Mari. Ni lah anak mung. Anak soleh kerana tina yang beragama, anak soleh. Tapi gitulah. Nak tidur pun pejam mata lah. Nak tai bos ni kita nak tengok dulu. Kalau tidak takut nyesah tu. Ada nyesah. Tengok dulu. Mau kita suruh ya. Dan mengkhabarkan dia, lepas tu dia mengkhabarkan menceritakan dia akan perempuan itu seperti yang dilihatkan oleh perempuan yang kita suruh. Lihatnya jenis perempuan yang kepercayaan. Mana seperti yang mana dia lihat dia royak molek lah. Tina tuguan gini-gini royak apa. Adalah yang dimikir itu, dimikir mana? Dimikir lihat dua tangan dan muka tu. Dan tidak dapat semua ilah sana. Dia mikir itu, dia mikir kita tengok muka dan dua tangan dia. Kalau boleh tengok, kalau tak boleh tengok kita suruh dia. Daripada cita-citanya mana kemudian. Mana dimikir itu adalah kemudian daripada cita-citanya seorang akan berkahwin akan dia akan perempuan itu. Kita nak kahwin dengan dia. Kita dengan puan ni gini perangai gini. Kita nak nikah dengan dia. Barulah kita suruh dia tengok. Kalau tak ada cita-cita nak nikah lagi, kalau tak berasa nak nikah lagi, tak berasa nak nikah dengan dia jangan suruh tengok. Kita berasa nak nikah dengan dia. Tina ni tak nak pakai tudung comel ni. Nak nampak jalan, nampak akhlak comel budak ni. Lagu mana muka dia tak aja tengok. Lagi tengok dia tak wi. Kita suruh lagi tengok. Apa lagi tanya nak nikah dengan dia dah. Ngata apa lagi dah azamkan nak nikah seorang perempuan tu, barulah kita tengok. Ini ada cerita seorang tu salah seorang tu saya panggil Baba Meh. Ada nipis kulit tu atau panggil nak kubur apa? Lubuk Wala tu. Dia katanya ada cerita panggil Tok Dala dulu. Tok Dala mesti dengan warak. Seorang tok yang warak. Tok Dala dulu. Ini apa lagi tu mana masukkan bos tok ni dia tak tengok puan, tak tengok. Dia gimana pergi naik kuda lah dulu naik kuda. Anak murid jalan kaki pergi semai-mayak gimana. Tiba-tiba satu ketikanya pergi semai-mayak naik kuda lagi. Lepas tu anak murid jalan belakang. Pergi siapa tengah jalan ada orang puan tu ialahnya dia akak bagi apanya mari benar mari ada buat benar tu buat padi tu. Mari jalan lalu depan pak tok guru tu berhenti. Tengok atas apa bawah tengok. Tengok muka tengok habis apa apa. Tengok tubuh lah. Pakai tengok muka dengan itu dia tengok gitulah. Lepas tu anak murid tu lalai hati. Wah anak tok guru hari ni pelik ni tengok Tina ni tak rajin tengok. Lepas tu Tina tu lalu lepas semuanya tak tengok lah semua nampak puas tunuk lalu dah. Lepas tu orang tok guru dulu apabila satu majlis tu bosnya dia buat majlis ilahnya dia akan sekatkan tu tirai sekatkan tu tabir tu dengan puas suku tak nampak pun. Walau ni dak lah dak. Sekat tak nampak. Tiba-tibanya dia pergi. Selepas pergi tu pak siapa rumah dia pergi cari Tina tu lalu dah. Tunai nikah lalu dah. Dia bini pak. Ada bini nikah lalu. Sebab tu ya Aziz nak nikah dah sebab dia tengok. Kita tengok dia apa dia selepas kitanya nak nikah ni dia dah. Kalau dia nak nikah dengan dia boleh tengok. Kalau kita tak nak nikah dengan dia tak pergi dengan kita tengok apa. Kita nak nikah dengan dia barulah kita tengok. Ataupun orang tengok Tina ni perangai gini-gini. Kalau perangai comel sungguh saya nak nikah. Kita ada